Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mystic Horror. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada semua yang support channel Mystic Horror. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Pertama sekali, dah lama tak buat video kan. Sebab hari tu ada saudara mara balik, jadi bilik ni terpaksa dipunggah. Jadi studio saya pun terpaksalah dicabut satu persatu peralatan dia. Dan bila dia orang dah balik semula, kenalah buat balik semula. Tapi Alhamdulillah ada rezeki, kita ada green screen dekat belakang. Jadi yalah, bolehlah kita mendengar cerita dengan begitu tenang dan baik. Okey, jom pada malam ini saya nak bawakan kisah-kisah seram yang diambil daripada blog tempatan. Jadi adakah anda dah bersedia? Jom kita dengarkan. Okey, kita teruskan dengan kisah kita yang pertama, bertajuk Wanita Berbaju Putih di Matrikulasi. Kisah ini diceritakan oleh pelajar matrikulasi yang bernama Mira. Bukan nama sebenar. Jadi Mira ni dia nak cerita tentang pengalaman dia. Pada mula dia diganggu waktu tu dia tengah buat kerja yang diberikan oleh pensyarah dia. Waktu ni dia tengah masuk program asasi. Jadi dia tengah buat tutorial. Dan pada waktu tu belum sampai 3 pagi lagi, tapi dia tengah buat kerja sambil dengar ayat-ayat ruqyah dekat earphone dia, ataupun melalui handphone lah, tapi dia menggunakan earphone lah. Dia menggunakan earphone untuk mendengar ayat-ayat ruqyah. Waktu dia tengah asyik duk buat kerja, dia tengah buat tutorial apa semua, kawan-kawan dia yang lain semua dah tidur. Tiba-tiba dia punya earphone tu direntak pada kali pertama. Dia terkejut juga, tapi dia berhusnuzon lah. Dia sangkakan tangan dia yang terkena earphone tu dan tercabut. Tapi bila dia fikir balik, tangan dia kedua-duanya duduk atas meja. Jadi mustahil tangan dia yang terkena earphone dan tercabut tu. Ni mesti benda lain. Jadi dia dah mula cuak sikit, tapi dia masih berjaya cool down, ataupun dia berjaya tidak panik. Jadi dia sambung balik buat kerja. Kali kedua pula dia tengah buat kerja, sambil buat kerja dia rentak dengan kuat, seolah-olah macam ada orang marah. Pada waktu ni dia tengah ABC, Allah bagi cuti, faham ya, period. Jadi adalah benda yang nak mengganggu dia tu. Tapi waktu ni si Mira dia masih lagi stay cool. Jadi dia teruskan buat kerja. Tapi yang kali ketiga ni, earphone dia diragut dan dihempas ke tanah. Terkejut si Mira ni sambil menjerit Allahu Akbar. Tapi nasib baiklah roommate dia yang lain tak terkejut. Kalau tidak naiknya panik satu bilik. Jadi si Mira hentikan aktiviti yang dia buat. Dia ambil segala benda yang ada atas meja, buku dia tutup habis semua. Dia ambil handphone, dia biar je earphone yang jatuh kat tanah tu, dia lantai tu dia tak nak kutip lah. Dia panjat kaki dan dia tidur. Dia punya takut tu, dia tidur. Waktu dia tengah tidur, roommate dia yang Indian ni bangun. Jadi dia tutup lah ayat ruqyah tersebut, sebab dia tak nak ganggu roommate dia. Jadi kejadian yang kedua, dia nak pergi mandi disebabkan dia ada program qiyamul lail dekat masjid. Disebabkan matrikulasi ni ada saja program, ada banyak program agama yang dianjurkan oleh geng-geng surau. Jadi dia ambil keputusan nak join geng qiyamul lail. Jadi dia bangun jam pada waktu tu 3.45 pagi. Waktu ni tak ada siapa-siapa pun dekat bilik air. Hanya Mira seorang saja yang berani pergi mandi seorang-seorang. Pada mulanya dia bawa lah semua peralatan mandi, sabun, berus gigi yang dalam baket kecil tu kan. Siapa duduk asrama dia tahulah kan, baldi yang kecil tu yang orang letak sabun apa semua tu kan. Dia bawa peralatan tu, dia pergi menyelusuri nak pergi bilik air asrama. Dia pun masuk, dia pergi dekat sinki yang nombor 4. Bila dia tengah gosok gigi tu, lepas tu dia tengah seronok gosok gigi tu kan. Seronok gosok gigi boleh seronok pula. Dia tengah syok gosok gigi, galik-galik Tiba-tiba dia nampak dekat reflection. Bila kita pergi tanda asrama kan, siapa duduk asrama tahulah, sinki, lepas tu ada cermin depan kita. So belakang akan ada satu refleksi kan. Tandas ke apa objek kat belakang, kita akan nampak. Waktu Mira tengah tunduk tu, dia tak nampak lagi. Bila Mira dah habis gosok gigi, dia nak naikkan muka dia dekat cermin, dia nampak ada perempuan berpakaian putih. Rambut dia panjang sampai dekat punggung. Sampai dekat dia punya punggung tu, panjang tak panjangnya, lintas dekat belakang.
Time ni si Mira ni dia berhusnuzon. Dia cakap, fuh, lega, ada geng nak mandi, rasalah berani sikit. Itu cakap dalam hati lah. Tapi yang pelik dia, orang tu ataupun entiti tu, dia buka pintu bilik air dan dia tak tutup. Tapi yang seram dia, bunyi air macam orang mandi. Mustahil mana ada orang mandi tak tutup pintu bilik air, betul tak? Time ni si Mira dah mula rasa macam lain macam. Tapi disebabkan dia nak pergi Qiyamulai, dia gagahkan juga. Dia pergi mandi dekat kubikel nombor 4, jauh sikit daripada kubikel yang makhluk tu mandi. Memang dia dengar macam ada orang mandi, bunyi air pancut kan. Tapi waktu ni dia mandi cowboy je lah, disebabkan dia nak cepat. Malas nak sabun-sabun apa semua. Takut nanti lain pula dia jengah daripada atas. Mampu. Jadi dia pun mandi. Dan dah settle, dia pun pergilah ke usrah. Dan itu adalah kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, kejadian ni berlaku pada waktu Zuhur. Waktu ni Mira dia nak pergi semayang Zuhur dekat masjid, dekat dengan matrikulasi dia. Sebabkan si Mira ni dia malas nak naik ke bilik dia. Bilik dia tingkat 3. Jadi selalunya kalau waktu Zuhur, orang akan solat sendiri je kan. Jarang orang pergi jemaah Zuhur dengan Asar. Yang selalu orang berjemaah Maghrib, Isyak dan Subuh. Tapi Zuhur dengan Asar ni mungkin kalau ada yang sempat dia buatlah. Tapi si Mira ni dia malas nak sembahyang sendiri, dia nak teruskan solat berjemaah. Jadi dia pun pergilah ke masjid yang berhampiran dengan asrama dia. Dia pun ambil wuduk apa semua. Lepas dia ambil wuduk, dia naik tangga masjid. Disebabkan masjid ni ada 2 tingkat. Tingkat yang di atas adalah ruangan solat untuk muslimah. Jadi bila dia dah masuk tangga masjid tu, dia dah masuk pintu masjid, dia dengar ada suara pelajar perempuan menjerit histeria dekat tingkat 2. Jadi disebabkan dia ni muslimah, dia ni perempuan, dia nak naik tingkat atas. Dia nak semayang, dia nak buat solat sunat rawatib Qabliyah, disebabkan pada waktu azan Zuhur tengah berkumandang lagi. Jadi dia tengah tunggu nak azan berhenti lah, dia nak buat solat sunat rawatib. Pada waktu tu pelajar yang kena rasuk ni meronta-ronta, panasnya ya Allah, meronta-ronta, mendengus-dengus. Dia marah kepada muazzin yang tengah azan tu. Pada mulanya dia okey saja, tapi lama kelamaan yang si tukang azan ni, azan dia daripada sedap bertukar menjadi menggeletar. Disebabkan makhluk yang merasuk badan pelajar perempuan ni begitu marah, sampaikan dia buat keluar suara yang membuatkan semua orang jadi takut, termasuklah tukang muazzin tadi tu. Jadi si Mira ni pun dah nampak pelajar perempuan tersebut. Akhirnya bila dah berakhir azan, dah berakhir kalimah azan, pelajar perempuan tersebut yang sedang histeria berjaya ditenangkan. Jadi si Mira ni pun pergilah nak solat sunat rawatib. Waktu dia tengah solat sunat rawatib, dia rasa orang yang kena rasuk tu, ataupun pelajar perempuan yang kena rasuk tu begitu marah sekali. Disebabkan apa? Dia tengah solat. Jadi dia pun buatlah tak indah. Dia pun teruskan solat sunat rawatib Qabliyah sebelum Zuhur tu. Lepas dah habis apa semua, orang dah iqamah, nak startkan, nak mula sembahyang Zuhur berjemaah. Si Mira ni pergilah ke sah depan, tapi ruangan muslimah lah, tak kena nak pergi kat ruang lelaki pula. Dia pun pergi dekat sah depan dalam bahagian muslimah. Waktu dia nak on the way, nak pergi ke sah depan tu, dia kena lalu pelajar perempuan yang sedang dirasuk tu. Waktu dia lalu tu, dia dapat rasa, si Mira ni dia dapat rasa pelajar perempuan tersebut yang kena rasuk ni pandang dia dengan pandangan yang begitu tajam, seolah-olah nak terkam sambil mendengus. Tapi si Mira ni dia tenangkan diri dia, dia lawan balik. Dia renung balik makhluk tu dengan dia baca ayat kursi sambil dijegilkan mata dan buat tak takut. Lepas dia baca tu, alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Si Mira teruskan solat sampai macam biasa. Si Mira teruskan bersolat sampailah habis. Jadi bila solat dah berakhir, adalah ustaz datang tolong merawat pelajar perempuan tersebut. Dan akhirnya pelajar perempuan tersebut berjaya dipulihkan dan dibawa pulang oleh ahli keluarga dia. Pelajar perempuan tersebut terpaksa diberi MC disebabkan dia tak fit untuk teruskan pengajian. Jadi dia kena berehat dululah. Itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah tentang matrikulasi, kisah tentang pelajar asrama lah. Biasalah seram lah bila
tengah duk dengar lagu, tiba-tiba ada orang tarik kita punya earphone. Kawan-kawan kita semua dah tidur, tinggal kita je yang tengah buat kerja. Tiba-tiba kita tengah dengar lagu, ada orang tarik. Seram. Lepas tu pula yang dekat bilik air tu, si Mira ni, dia tengah gosok gigi, ada orang lintas dia pakai baju putih, rambut panjang. Itulah dia kisah kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sebenarnya saya nak test green screen kat belakang ni, sebab saya tahu selama ni saya tak pakai green screen, mungkin tak berapa enak. Saya minta maaf sangat-sangat lah ya. Sekarang ni dah ada bajet, bolehlah beli green screen. Tapi minta maaf lah sikit, video saya agak blur sikit disebabkan saya punya webcam tu bermasalah sikit. Laptop saya tak dapat nak detect, jadi saya terpaksa guna kamera, laptop punya kamera yang dah memang ada kat sini. Jadi saya minta maaf sangat-sangat lah ya. Okay, terima kasih kepada anda yang sedia mendengar pada malam ini. Saya buat satu video saja malam ni, dan pada next video insyaAllah saya akan teruskan buat, sebab saya nak tengok saya nak test green screen dekat belakang. Okay, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on next video. Assalamualaikum.